In physics, a force is any everything that causes an object to undergo a certain change either concerning its moving direction or geometrical construction. It is measured with SI unit of Newton and represented by the symbol F in the word a force which can cause an object with mass to change its velocity, which include to begin moving from the state of the rest, to accelerate, or which can cause a flexible object to deform. Force can also be described by acute concepts such as pull or pull. A force has both magnitude and direction, making it vary quantity. The original from Newton's second law state that the net force acting upon an object is equal to the rate which momentum change. This law further given to means the acceleration of an object directly proportional to the net force acting at the object is in the direction of the net force, and it inversely proportional of the mass of the object. As a formula, D is expressed as F equal by ma. Related concepts to force include thrust, which increase the velocity of an object, drag, which decrease the velocity of an object, and torque, which produce change in rational speed of an object. Force which do not act uniformly on all parts of the body will also cause mechanical stress, a technical term influence which deformation of matter with mechanical stress can remain abundant in a solid object. Gradually deforming mechanical stress in a fluid determine change in a pressure or volume. Okey, teori fizik ni daya mempengaruhi semuanya lah. Okey, macam dia juga dipengaruhi oleh pergerakan, arah dan geometrik tempat yang dibina tu lah. Dia mempengaruhi fizik. Okey, dalam secular juga. Okey, dia ada undang-undang. Okey, contoh undang-undang ini bermaksud bahawa pecutan sesuatu objek berkadar langsung dengan daya bersih bertindak pada objek tersebut berada pada arah daya jaring dan berkadar songsang dengan jisim objek. Okey, yang ketiga pula yang mempengaruhi hal laju objek tu lah. Okey, yang pertama tujahan meningkat hal laju objek. Yang kedua, seret mengurangkan hal laju objek. Torque pula menghasilkan perubahan dalam kelajuan sesuatu objek. Objek yang tidak seragam di permukaan badan objek juga mengakibatkan tekanan menyebabkan ubah bentuk jisim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marafi bin Azwan. Nombor kamiti 13 DAD 19F 1120. Di sini akan buat prosedur bagi lab 3 Force and Motion Dynamic. Okay, first kali kita klik link yang ada ni, copy, pastekan ke Google, so akan dapat simulation macam ni, simulation Force and Motion Basic. So kat sini kita ada peta ais, dua kotak, kecil, orang sampah dan kotak dia. Okay, so sini saya akan ajarkan macam mana nak menggunakan simulation Force and Motion Basic ni, dan saya akan gunakan contoh bagi force yang pertama dengan 100 Newton dan force yang kedua 300 Newton yang crane. Okay, crane.
kita kira crate yang pertama, lepas tu yang kedua kita crate tambah crate berat dia, kita kirakan berat peti ais tu, dan setelah kita crate kan sama je tapi perubahan dia hanya pada force 100 Newton, 300 Newton dan 450 Newton. Okay. Okay, first kali cara-cara menggunakan simulation ni, yang first kali kita tekan motion. Okay. Yang kedua kita select empat-empat ni, force, values, masses and speed. Okay. So lepas kita tekankan masses, kita akan nampak berapa mass yang ada pada bahan-bahan yang kita akan gunakan ataupun alat-alat keberatan, iaitu 200 kilo berat bagi peti ais. Nak kotak dua ni sama je, berat dia 50 kilo, berat dia 40 kilo, lagi ni 80, 100 ni sampan 100 kilogram. Dan sini adalah speed selepas kita menolak beban yang kita letakkan atas skateboard yang ada kat sini ni, dan kita lepaskan. So kita akan kira speed dan kita masukkan ke dalam kotak ni. Okay. So yang ni yang kedua. So kita akan gunakan crate. Kita gunakan contoh pertama, kita letakkan crate. Okay, 50. So letak, kita gunakan 100 Newton force. So kat bawah ni kita boleh tarik ke arah, kena tarik ke arah positif sebab dia minta 100 Newton positif. Tak minta untuk negatif, so kita tarik ke 100 Newton. So dah letakkan berat 50 gram, berat crate tu. So kita just tarikkan 100 Newton dan lepaskan. So berat bagi crate 50 kg adalah 66 meter per second. Okey, dah siap, kita masukkan nilai dalam ni. Okey, yang kedua kita crate plus crate. So kita nak next move, kita berhentikan je, nak stop, kita ulang balik. Ulang balik ni kita kena buat balik, tekan motion, values, mass, speed. Yang kedua tadi kita crate plus crate, so kita doublekan crate kat atas ni. Berat dia berbeza tapi Newton dia sama, Newton dia 100. Okay, kita just tarik crate plus crate 100, kita dapat 2.7 meter per second. So letak kat sini 2.7 meter per second. Yang ketiga, gunakan peti ais yang keberatan 200 kg. So kita stop, kita balik, take value, mass, speed. Okay, kita letak balik, kita tak guna dah kotak ni, kita gunakan peti ais ni sebab dia minta peti ais je. So Newton ni sama, hanya berat dia berbeza. So kita tarik 100 Newton. So 1.3 meter per second. Speed dia agak slow sebab dia berat sangat kan, sebab orang yang menolak pun susah nak tolak. So sikit je speed dia, 1.3 meter per second. Okay, kita letak balik, ulang. Okay, seterusnya kat sini Newton dia berbeza tapi mass dia sama saja. So kita ulang balik, kita gunakan crate ni. Okay, crate ni dah ada, dia dah ready kat sini. So tekan value, sama je, value, mass, speed. Okay, speed dia nanti kita kira. Crate dia berat yang sama tapi Newton dia pula berbeza. Tadi 100 kan, so kita buat 300. So tarik 300, 12.8 meter per second. So kita masuk kat sini 12.8 meter per second. Itu untuk force pertama dan separuh bagi force yang kedua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So kita akan teruskan dengan prosedur lab 3 force and motion. So first kali kita akan open the link. Kita copy link ni, dan kita buka satu web. Dan so bila dah buka web tu, link ni, dia akan suruh kita download ni lah. Right, bila kita dah tekan download, so dia akan jadi macam ni. Macam ni lah. Okay, macam ni lah. Alright. So, kita akan pergi seterusnya. Basic tutorial. Version screen. Okay, ni tak apa-apa, tak ada apa-apa sangat. Okay, so kita akan pergi seterusnya. Use the setting dulu. Kita akan guna setting ini. Okay. First kali kita akan select motion. Select motion, inilah. Alright. Second, take the force, values, masses and speed. So, kita akan take lah. Force, values, masses dan speed. Okay. Seterusnya kita akan speed. Alright. 3, 4, 5 ini kita akan buat bila ni lah. Kita sedang buat simulation. Alright. Seterusnya kita akan tengok seterusnya. By using the software, explore the force at work when pushing a refrigerator, crate, or person. Create an applied force and see how it makes object move. Alright, for each trial, record the speed. Okay. First kita akan letak objek dan kita akan tolak guna applied force. Alright. So kita tengoklah dia gerak macam mana. So dan kita tengok ni, for each trial, seluruh step yang kita buat tu, record kelajuan dia. Okay. So kita akan follow lah jadual ni. Kita akan follow semua ni. So force kita ada F1 100 Newton, F2 300 Newton, F3 kita ada 450 Newton. Mass kita akan guna crate dengan crate dan refrigerator. So semua ni samalah, kita akan buat semua ni, tapi yang berbeza adalah force. Applied force lah. Okay, teruskan. So kita akan start dengan crate satu crate saja dulu. Ni, alright. Dan kita akan apply 100 Newton force. Kita akan hold selama 5 saat dan kita akan lepaskan untuk tengok kelajuan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepas. Alright. Dan kita akan tengoklah. Dia akan bergerak. Kita akan tengok speed dia. Okay, speed kita akan dapat 4.6 meter per second untuk satu crate yang kita applied force 100 Newton. So, dia akan gerak selaju inilah. Okay, 4.6 meter per second. Alright, seterusnya kita akan guna crate dan crate. Kita letak crate atas crate. Alright, start ni. Crate atas crate. Alright, 2 crate lah. Sama juga, kita akan apply 100 Newton force dia. Alright, kita macam biasa 5 saat juga. Pegang, lepas tu lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okay. 2 crate ni, so kita dah letak dah, kita dah apply force. So dah tolak semua tu, kita akan dapatlah speed yang berbeza. So speed yang untuk 2 crate ni, kita akan dapat 4.5 meter per second. Alright. So kita letak balik. Alright. Okay, seterusnya refrigerator. Bagi ais ni lah, dia besar ni. Alright, kita letak ini. Kita apply 100 Newton dan pegang selama 5 saat dan kita lepas. Itulah. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So Newton 100 Newton juga, tapi berat yang berbeza. So kelajuan yang kita dapat bila ditolak 2.2 meter per second untuk satu peti ais ini. Okay. So
Dah dapat nilai tu, kita akan ni lah, seluruh nilai tu kita akan letak di sini lah. Okey, dan seterusnya kita akan pergi ke force kedua, 300 Newton. Kita akan start dengan satu crate dahulu. Satu crate kita akan guna 300 Newton, sama juga 5 saat. Alright. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So, kelajuan yang kita akan dapat untuk ni 29 meter per second untuk satu crate bila dah applied 300 Newton. So, nilai ni nanti kita letak sini jugalah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak dapatkan result speed dalam lab ni. Okay, so caranya adalah macam ini. Okay, mula sekali kita on semua. So, first adalah 100 Newton dan satu crate. Jadi saya ada stopwatch kat sebelah saya untuk kira dalam masa 5 saat berapakah kelajuan dia. Okay. So dalam 5 saat bagi satu crate adalah 10.1 meter per saat. Jadi saya tulis. Okay. Okay, lepas tu dua crate pula. Kita reset. Kita on balik value masses dengan speed. Okay. Seterusnya adalah 2 crate. Okay, kita letak 2 crate. Settingnya kepada 100 Newton. Kemudian tekan play. Okay. Dalam masa 5 saat bagi 2 crate dengan 100 Newton adalah 4.6 meter per saat. Dan terakhir sekali untuk 100 Newton adalah refrigerator. Jadi kita reset balik semua. Okay. Refrigerator. So kita letak refrigerator. Oh, kita lupa nak pause. Okay, kita reset balik. Kita on value masses dengan speed. Okay, letak refrigerator 100 Newton dan dalam 5 saat kita kira berapakah kelajuannya. Ini dalam 5 saat adalah 2.8 meter per saat. Meter per second. Okey, bagi force yang seterusnya iaitu 300 Newton. Lagi 300 Newton pula. Jadi kita setting 300 Newton bagi satu crate. Dan kira dalam masa 5 saat. Jadi untuk 300 Newton satu crate adalah 33.1 meter per saat. Okey, buat seterusnya adalah 2 crate pula 300 Newton dalam masa 5 saat. Kita kira itu 17.7 meter per saat. Okay, kita rekodkan. Dan akhir sekali bagi 300 Newton adalah refrigerator. Okay, kita letak refrigerator, setting 300 Newton dan tekan play. Rekodkan 5 saat. Jadi apa yang saya dapat adalah 7.8 meter per saat. Okay, siap untuk speed untuk force 300 Newton. Jadi seterusnya kita reset. Kemudian kita tengok berapa pula force yang ketiga, iaitu 450 Newton. Jadi yang pertama sekali adalah satu crate saja. Dan tekan play dan rekodkan dalam masa 5 saat. Jadi dalam masa 5 saat dia sampai dia punya limit untuk dekat website ni, iaitu 40 meter per saat bagi 5 saat dan force 450 Newton. Kita buat balik benda yang sama untuk 2 crate pula.
kita setting 450 Newton 2 crate, kemudian rekodkan untuk 5 saat. Okey. Jadi dalam masa 5 saat 2 crate dan force 450 Newton adalah 28.8 meter per saat. Jadi yang terakhir sekali untuk force 450 Newton adalah refrigerator. Jadi kita setting 450 dan kira dalam masa 5 saat. Jadi untuk 450 Newton force untuk refrigerator adalah 12.6 meter per saat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya akan terangkan mengenai cara untuk mendapatkan acceleration. Formulanya untuk mendapatkan acceleration adalah F sama dengan M per A. Jadi kita kena, untuk mendapatkan A, kita kena tukarkan formula tu. A sama dengan F per M. Okey, lepas tu kita akan, lepas itu kita dah mempunyai force dan kita dah mempunyai mass. Jadi kita akan kiranya 100 per dengan bahagi dengan 50 dapat 2. Jadi kita tulis di kertas tu 100 bahagi dengan 50 sama dengan 2. Okey, selepas itu kita ambil force yang sama 100 N. Kita ambil klik berselang 100, tulis 100 dengan 100 sama dengan 1. Okey, lepas tu kita buat yang ketiga 100 per dengan 200 dekat refrigerator sama dengan apa yang kita dapat. Yang ketiga tu 100 per dengan 200 tu, yang refrigerator tu kita dapat 0.5. Okey, lepas tu lepas itu kita F2 dia punya force dia 300 N. Jadi 300 per dengan 50 mass dia sama, dapat 6. Selepas itu 300 per dengan 100 kita dapat 3. Kita dapat 3. Lepas tu 300 per dengan 200 kita dapat 1.5. Okey, siap. Yang force dulu kita dah siap. Yang force 3 pula, F3 pula, dia punya N, dia punya force 450 N. Okey, kita 450 N per dengan 50. Kita buat macam tadi dulu, kita dapat 9. Lepas tu kita 450 per dengan 100 kita dapat 400 per dengan 450 per dengan 100 kita dapat 4.5. Okey, yang terakhir juga. Yang terakhir kita dapat, kita buat 450 per dengan refrigerator dia 200 kita dapat 2.5.
25. 42.25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan terangkan pasal cara mengira displacement. Okey, displacement dengan menggunakan formula S sama dengan displacement 1/2 dalam kurungan V0 tolak V1 tutup kurungan darab T. T itu timer. Timer tu kita orang ambil 5 second masa lah. Kita orang ambil 5 second. Okey, yang V sama dengan speed. Okey, kat sini saya tunjukkan formula V0 tolak V sebenarnya, tapi saya gunakan V0 tolak V1. Saya terbiasa sebab saya guna biasa V1, V2, V3, V4 sampai habis. Okey, first cara nak kira, kita just masukkan nilai. Okey, masukkan nilai 1/2. V0 kita kosong. Okey, kosong tolak V1. V1 saya adalah 10.1. Kosong tolak 10.1 ada sama dengan 10.1, bukan negatif 10.1 10.1. Okey, darabkan dengan 5. 5. Okey, saya dapat kat sini. Okey, macam ni saya dapat 25.25. Sama kan? Okey, seterusnya kita kira yang V2 pula. Okey, V2 adalah 4.6. Okey, 4.6 1/2 4.6 darab 5. Okey, saya dapat 11.5. Okey, betul, 11.5. Okey, seterusnya V3 saya adalah 2.8 sama dengan 7. Dapat 7. V4 pula sama dengan 33.1 darabkan dengan 5 dapat 82.75. Okey, V5 pula. V5 17.7 darab 5 sama dengan 42.25. Okey, seterusnya V6 sama dengan 7.8 sama dengan 19.5. Okey, V7 sama dengan 40 sama dengan 100. Okey, displacement dia 100 meter. V8 pula sama dengan 28.8 dapat 72. Okey, dapat ni 72. Okay, seterusnya V9 V yang terakhir. Okey, 12.6 sama dengan 31.5 meter. Okey, mudah saja sebenarnya nak dapatkan displacement ni. Cara dia kira, kita follow je formula yang dia bagi. Okey, kita ambil data yang dia bagi pula. Speed tu sama dengan velocity. V ni velocity. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Imran bin Razali, 13/19F1117. Okey, saya akan menerangkan tentang discussion untuk lab 3 untuk grup saya. Yang pertama, how does the change of the mass affect value of acceleration? Jawapannya ia adalah kerana objek bergantung secara langsung pada daya yang bersih bertindak ke atas objek.
dan sebaliknya pada jisim objek. Apabila daya yang bertindak ke atas objek meningkat, maka percutan objek meningkat. Apabila jisim objek meningkat, maka percutan objek menurun. Okey, yang kedua ialah how does the change of the force affect the value of replacement? Jawapannya, ini kerana bahawa objek yang direndam dalam bendalih didorong oleh daya yang sama. Daya yang sama dengan berat bendalih yang dipindahkan oleh objek. Berat cecair yang dipindahkan dapat dijumpai secara matematik. So, itulah sahaja tentang discussion saya. Dan saya akan menunjukkan gambar nilai yang saya perolehi daripada kawan-kawan saya. Sekejap. Mana gambar tu? Okay. Ini adalah nilai-nilai yang saya perolehi daripada kawan-kawan saya. Sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali saya ingin menceritakan mengenai conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat daripada eksperimen atau lab 3 ini yang berkaitan force and motion ialah pertama kali mengenai teori. Pada eksperimen ini teori dia menceritakan mengenai force. Formula dia ialah F sama dengan MA, di mana F ialah force, M ialah mass dan A ialah acceleration. Kedua ialah prosedur, di mana prosedur ini kami perlu membuat simulasi untuk mencari speed. Kami membuat simulasi itu dengan menggunakan link yang diberikan. Pada simulasi tersebut kami perlu menggunakan force dan mass yang disediakan untuk mencari speed. Selepas itu kami perlu mencari result dan mengira untuk mencari acceleration dan displacement. Untuk mencari acceleration kami menggunakan formula A sama dengan perubahan bagi velocity bahagi dengan T, iaitu time atau masa. Manakala displacement ialah S sama dengan 1/2 darab dengan V0 tambah V1 lepas tu darab dengan T. Lepas tu kemudian setelah kami mendapat kesemua jawapan, kami membuat discussion untuk membandingkan jawapan acceleration dan displacement. Sekian, terima kasih.